salah satu cabang ilmu iaitu geologi. Geologi daripada perkataan Greek, geo, logos. Geo maksudnya bumi, logos maksudnya kajian. Seperti mana biologi, bios maksudnya kehidupan, logos kajian. Biologi ialah kajian terhadap benda-benda hidup. Microbiology, benda-benda seni. Jadi microbiology ialah kajian terhadap benda-benda seni yang hidup. Geologi, kajian terhadap muka bumi ini. Sama ada bentuk gunung ganangnya, lurah-lurah dia, paya, bakau, bahkan apa yang terkandung dalam bumi, termasuklah struktur tanah, lava gunung berapi, logam-logam yang ada di dalam gunung, dalam bumi. Cuma hari ini satu sudut saja yang saya nak bicarakan daripada sudut geologi, iaitu tentang pelangi. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa kaitan pelangi dengan geologi? Pelangi bukan kajian geologi. Pelangi adalah kajian meteorologi. So, apa kaitan pelangi dengan geologi? Bang, bila biasa wujudnya pelangi, bang? Bila hujan. Ada titisan air, kemudian pancaran cahaya matahari, maka terbentuklah pelangi. Dan dia berada di atmosfera, betul? Cuma malam ni tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan pelangi yang bukan berada di atmosfera, tapi pelangi yang ada di atas permukaan bumi. Pelangi yang wujud tanpa titisan air. Tanpa titisan air dia wujud. Okay. Biasanya pelangi bentuk apa, bang? Bentuk pelangi? Bentuk bulat. Yang saya nak kongsi pada tuan-tuan sekalian, bukan pelangi yang berbentuk bulat, pelangi yang bengkang-bengkok. Dulu masa saya kecil-kecil lah, ada tahyul, khurafat, fahaman. Kalaulah wujud pelangi tu, bila pelangi wujud bengkok daripada sana ke sini, nampak timur barat, tu tanda-tanda dewa-dewa turun daripada langit. Pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, baguslah. Itu tahyul. Satu lagi, dia beritahu kalau ada pelangi jangan ditunjuk. Nanti dia apa? Tangan bengkok. Tuan-tuan sekalian, kaitan pelangi dengan dewa ni masih ada lagi fahaman seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Tetapi pelangi yang saya nak berkongsi pada tuan-tuan malam ni ialah pelangi dalam bentuk batu pelangi. Malam ni kita banyak tengok gambar. Ibu-ibu nampak tak? Sana gambar. Kuliah malam ni banyak bergantung pada gambar-gambar. Kalau ibu-ibu tak nampak gambar-gambar ni, tak nampak kuliah malam ni. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak, kena ngesok sana sikit lah, ke tepi sikit, ya? Sebab TV betul-betul kat tiang. Yang sebelah sana ada? Tak ada? Tak ada, okey. So kalau tuan-tuan nak tengok, sebab kuliah malam ni banyak depends on gambar-gambar. Jadi kalau nak tu kena pusinglah tengok sebelah sini, ya? Okey, ini dia yang saya masukkan, batu pelangi tu, dan ataupun yang dipanggil Rainbow Mountains. Rainbow Mountain, batu pelangi, yang berada di atas permukaan bumi, bukan berada di atas berada di atmosfera, yang wujud tanpa kewujudan air, dan bentuknya bukan bulat tetapi bersegi-segi. So, batu pelangi ataupun Rainbow Mountain yang wujud di beberapa buah negara. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan Rainbow Mountain yang wujud di beberapa buah negara, dan apa kaitan dengan Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebutkan tentang kewujudan Rainbow Mountain di muka bumi ini. Baik, tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tinjau dulu sejarah Nabi. Untuk makluman tuan-tuan, Rainbow Mountain ni benar-benar wujud. Gambar ni gambar yang real. Warna-warni pada batu-batu gunung ganang ni adalah real, bukan lukisan manusia.
Memang batu tu berwarna-warni. Cuma kalau kita imbau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perempuan belajar sejarah Nabi, pernah tak dengar Nabi merantau ke luar negara selain Mekah, Madinah dan Syam? Pernah dengar tak? Pernah tak bang? Tak pernah kan? Nabi dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. In between Nabi pernah pergi Syam, itu saja. Nabi tak pernah merantau di negara yang lain. Dan tuan-tuan yang pernah pergi Mekah dan Madinah, sepanjang perjalanan Mekah dan Madinah tu, nampak tak panorama seperti ini? Ada tak? Tak ada. Yang kita nampak sepanjang tu ialah padang pasir. Betul ke betul? Dan batu-batu yang hitam. So meaning to say that Nabi Muhammad SAW tak pernah melihat dengan mata baginda sendiri panorama ini. Sebab di tanah Arab tidak ada. That's number one. Number two, Nabi sendiri tak pernah merantau ke negara yang lain untuk melihat panorama seperti ini. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kalau dia tak pernah pergi tengok pun, at least Nabi boleh baca. But the problem is, Nabi kita tak tahu baca. Untuk dia menggali ilmu yang dicatatkan, dirakamkan, ditulis dalam buku-buku, Nabi tak boleh nak baca. Dalam Al-Quran malam ni saya bawa 3 ayat yang menandakan Nabi Muhammad SAW tak tahu baca sebelum saya tunjukkan gambar-gambar nanti. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48, Allah SWT berfirman, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Surah Al-Ankabut ayat 48. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Wahai Rasulullah, kamu tidak pernah membaca apa-apa kitab sebelum ini. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. Tuan-tuan sekalian, tak pernah menulis dengan tangan kanan, it does not mean that Nabi boleh tulis tangan kiri. Tak, bukan maksudnya itu. Maksudnya majoriti orang ramai menulis dengan tangan kanan, walaupun ada orang kidal. Sebab tu Allah sebutkan wala takhuttuhu biyaminik, kamu tidak menulis dengan tangan kanan kamu. Sebab kalau Allah sebutkan wala takhuttuhu biyadik, kamu tidak menulis dengan tangan kamu, mungkin juga ada orang tanya, kalau tak boleh tulis dengan tangan dengan tangan, tulis dengan kaki. Sebab ada orang yang menulis dengan kaki. Berapa ramai teller yang kita dengar kisahnya, tak ada tangan tapi jadi teller. Motong baju dengan kaki, menjahit dengan kaki, melukis dengan kaki. Tetapi bila disebutkan wala takhuttu biyaminik, maksudnya Nabi tak pernah menulis sebelum ini. Tak tahu baca, tak tahu menulis. Idzal irtabal mubtilun. Yang demikian itu terbatallah syak wasangka orang yang menyatakan bahawa Nabi membuat Al-Quran. Al-Quran ciplakan daripada kitab yang lain. Sebab ada tahmahan daripada orang Arab, Quraisy sebelum ini menyatakan bahawa Quran datangnya daripada Muhammad. Dia sendiri yang buat Al-Quran. Tapi orang Arab tahu Nabi tak tahu menulis, Nabi tak tahu baca. Macam mana dia boleh menulis Al-Quran? Orientalis Barat ada yang menyatakan bahawa Quran is nothing but Judeo-Christianity. Quran hanyalah ciplakan daripada kitab Bible. Bila sebut orientalis ni tuan-tuan, ada perkataan oriental. Oriental maksudnya timur. Ingat lagi ketika mana Alexander the Great berkata, my dream is to unite the Oriental and the Occident. Impian aku adalah untuk menguasai Oriental, dunia timur, and the Occident, dunia barat. So orientalis ialah mereka yang mengkaji tentang peradaban timur, termasuklah agama-agama yang masyhur di timur. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke barat, ada setengah kuliah disebutkan The Oriental Study, the Department of Oriental Study, kajian ataupun jabatan Oriental Study. So mereka menyatakan bahawa Quran ni ciplakan daripada kitab Bible, sebab dalam Quran ada banyak cerita-cerita yang sama dengan Al-Quran, dengan Bible. Kisah Nabi
Adam alaihissalam ada dalam Quran, ada dalam Bible. Kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud kemudian berhijrah ke Palestin, kemudian pergi ke Mesir, ada dalam Quran, ada dalam Bible. Anak Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, ada dalam Quran, ada dalam Bible. Kemudian daripada Nabi Ishak lahirlah Nabi Yusuf yang dilempar ke dalam telaga, ada dalam Quran, dalam Bible. Kisah Nabi Nuh buat kapal, ada disebutkan dalam Quran, ada disebutkan dalam Bible. Cuma Quran tak sebutkan detail berapakah saiz kapal terbang, kapal laut Nabi Nuh AS. Bible sebutkan detail. Bible sebutkan saiz kapal Nabi Nuh ni lebih kurang 6 kali padang bola sepak, lebih kurang saiznya. Tingginya ada 2 tingkat, tingginya 150 meter. Tapi Al-Quran tak sebutkan detail. Namun demikian banyak kisah-kisah yang sama. Sebab itulah setengah orientalis menyatakan Quran ni ciplakan bagi kitab Bible. Bagi orang yang mendengar cerita ini tanpa mengenali sejarah Nabi Muhammad SAW, mereka mungkin percaya. Sebab banyak cerita-cerita yang sama. Tetapi bagi mereka yang mengetahui sejarah Nabi, Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis. A person who doesn't know how to read and write, macam mana dia nak ciplak kitab Bible? Sebab kitab Bible pun dia tak pernah baca. Sebab tu dalam ayat ini sebutkan wama kunta tatlu min qablihim min kitabin. Wahai Rasulullah, sebelum ini kamu tak pernah baca apa-apa kitab. Okey, dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Mereka yang mengikuti ar-rasul, Rasulullah SAW, siapa dia? An-Nabiyyal Ummi, seorang Nabi yang ummi. Dan Nabi yang ummi, antara tafsiran yang terkenal tentang ummi, maksudnya tak tahu baca, tak tahu menulis. Okey, ayat yang ketiga dalam surah Asy-Syura ayat 52. Dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah SWT jelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Wa kadzalika awhayna ilaika, yang demikian itu wahai Rasulullah, kami wahyukan kepada kamu min amrina, Al-Quran daripada kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, dan sebelum ini kamu tidak mengetahui tentang Alkitab dan iman. Tafsir Jalalain dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa ma kunta tadri mal kitab wal iman, kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan iman kerana sebelum ini kamu tidak tahu membaca dan menulis. Ketiga-tiga ayat ni nak jelaskan kepada kita bahawa Nabi Muhammad tak tahu membaca. Jadi kalaulah Nabi Muhammad tak pernah merantau ke negara orang lain untuk melihat panorama yang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan hari ini, dan Nabi Muhammad sendiri tak boleh nak baca segala maklumat-maklumat ini, tambah lagi zaman Nabi tak ada kamera seperti mana yang ada di zaman canggih sekarang ini, tuan. So it is impossible that our Prophet Muhammad SAW sebelum ini pernah melihat dengan mata sendiri panorama ini. Bahkan ramai para ulama menyatakan bahawa masyarakat Arab ketika zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat panorama ini. So kita lihat dahulu panorama yang ada, Rainbow Mountain yang ada di beberapa buah negara. Yang pertama yang paling dekat dengan negara kita ialah Indonesia. Walaupun panorama dia tak seindah pada gambar yang pertama saya tunjukkan tadi, tapi ada kewujudan bentuk rainbow ataupun gunung pelangi. Clear tak? Okey. Ia berada di kawasan yang dipanggil Kalabamaja di Pulau Sabu, dan Pulau Sabu ni berada di bahagian tenggara selatan jauh sana, dah dekat dengan benua Australia. Satu pulau yang agak isolated, dah dekat dengan Bali, dekat dengan pulau benua Australia. Nak sampai ke kawasan ni pun tuan, bukan berhari-hari, bukan berjam-jam, berhari-hari. Prasarana tak cukup. Perkataan Kalabamaja yang ada kat situ, Kalabamaja dalam bahasa tempatan bermaksud tempat tinggal para dewa. So gunung ni ada bentuk gunung-gunung pelangi. Masyarakat tempatan meyakini bahawa tempat ini adalah tempat tinggal para dewa. Sebab tu berawal sebutkan tadi, tahayul yang ada masyarakat Melayu pun, bila mana adanya rimbo, daripada adanya pelangi,
Waktu hujan ataupun waktu mendung, orang percaya dewa-dewa turun daripada langit. Untuk makluman tuan-tuan, fahaman dewa-dewa ni tidak ada dalam Islam ya. Fahaman dewa-dewa tidak ada dalam Islam. Ia adalah pengaruh daripada agama Hindu dan agama Buddha yang akhirnya meresap dalam agama Sikhism. Dewa tidak ada dalam Islam. Orang mati jadi hantu tak ada tuan-tuan. Hantu maklimah balik kampung tak ada. Hantu kampung pisang tu pun mengarut. Semua tahyul. Kewujudan pocong. Pocong tu pun satu benda yang tak wujud. Pucung ada, pocong tak ada. Orang mati tak jadi hantu tuan-tuan. Itu adalah agama Hindu dan Buddha. Fahaman karma samsara. InsyaAllah nanti bila kita bicarakan tentang perbandingan agama, apa itu karma, apa itu samsara. Dan ramai juga orang Melayu yang dok terpengaruh dengan fahaman karma ni. Dalam Islam kita tak ada karma tuan-tuan. Kita pun ada lagu, inilah hukum karma. Pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan yakin pada hukum karma, boleh kufur kita. Sebab dalam Islam tak ada hukum karma. Karma samsara dia ni, karma orang mati hidup balik, mati hidup balik. Dan kehidupan yang kedua ditentukan oleh kehidupan yang pertama. Kehidupan yang ketiga ditentukan oleh kehidupan yang kedua. Kehidupan yang keempat ditentukan oleh kehidupan yang ketiga. Kita tak ada dalam agama Islam ni. So, konsep karma bukan sekadar balas, baik dibalas baik, jahat dibalas jahat, bukan itu. Dia tak sama dengan dosa dan pahala. So insyaAllah nanti bila kita bicarakan tentang perbandingan agama, saya akan sentuh lebih detail. Tambah lagi bila kita lihat tentang pengaruh agama Hindu terhadap dalam budaya orang Melayu terutamanya. Banyak lagi pengaruh agama Hindu. Pengaruh agama Hindu yang, tuan-tuan pernah tengok tak tarian-tarian masyarakat Melayu lama? Cerita, terutamanya cerita-cerita Melayu lama lah. Ketika mana sultan-sultan ataupun raja-raja buat pesta, biasanya kan ada tarian-tarian kan. Banyak cerita-cerita Piramli ada tarian seperti itu. Satu peringkat nanti, peringkat awal tarian tu akan ada laki-laki perempuan. Tiba satu peringkat nanti, laki-laki hilang, tinggal perempuan je. Mungkin 5-6 orang. 5-6 orang bawa lilin. Dan ada satu ketika nanti, kelima-lima orang ni akan berbaris di satu garisan. Nampak tegak. Nampak macam satu badan, kemudian tangan dia banyak je. Tuan-tuan tahu tak, itu that's God's dance dalam agama Hindu. Yang satu badan, tangan banyak. Itu Tuhan Hindu namanya. Tahu tak? Itu pengaruh budaya Hindu dalam tarian Melayu. Ini hari Sabtu ni Taipusam. Pergilah tengok dekat mana-mana orang yang bawa kawadi tu macam mana keadaan dia. Orang yang bawa kawadi macam mana keadaan dia. Apakah tenaga yang ada pada dia itu betul-betul tenaga dia. Saya dah 2 kali naik ke Batu Cave tengok waktu musim Taipusam. Tengok apa yang berlaku. Kawadi yang mereka bawa ni berat tuan-tuan. Dan sebelum mereka bawa kawadi, mereka berpuasa, mereka bernazar. Sampai peringkat bahawa, ialah puasa mungkin boleh makan, cuma tak boleh makan benda berdarah saja. Namun demikian, tenaga yang mereka miliki itu bukan tenaga biasa. Apabila benda-benda yang ada, cucuk-cucuk kat badan cabut oleh pawang mereka flat, jatuh lembek. Almost hampir sama dengan kuda kepang orang Johor. Ada orang Johor sini? Saya orang Johor, tahu benda ni. Kuda kepang, kuda Johor yang main kuda kepang kan, berjam-jam menari berjoget, kemudian bila disedarkan oleh pawang dia akan lembek. Nak gambarkan bahawa tenaga yang ada itu bukan tenaga dia. Seorang yang bawa kawadi, tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana. Pergi ke tempat-tempat, bagaimana bila dia cabut tu, pawang dia baca mantra, dia collapse. Berarti tenaga yang digunakan telah minta pertolongan daripada makhluk lain selain pada manusia, jin. Patah balik sini. Okey, negara yang kedua Rotorua. Di New Zealand. Rotorua ni berada di New Zealand. Tak jauh pada Auckland. Auckland bandar yang tenang, damai. Rotorua lebih kurang 3 jam, 230 km pada Auckland. Kalau tuan-tuan landing dekat Auckland, jarak tu tak jauh sangat. Cuma Auckland, Rainbow Mountain dia tak berapa clear sebab kawasan ni kawasan yang
gunung berapi yang subur. Dah lama gunung berapi tak meletus, jadi kawasan ni banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau sehingga dia menutupi bahagian gunung ini. Dan kawasan Rotorua banyak gunung-gunung berapi yang masih lagi aktif. Belerang masih lagi tersembur keluar walaupun bukan dalam bentuk ledakan gunung berapi. Seorang yang ada asma mungkin agak tak berapa selesa kat sana sebab bau belerang ataupun sulfur sana sini. Dan Rotorua adalah masih lagi terkenal dengan pengeluaran kosmetik yang berasaskan tanah lumpur gunung berapi. Dan kolam-kolam untuk orang mandi lumpur ada kat sana, tuan-tuan. Satu benda yang menarik, tuan-tuan. InsyaAllah masa kita bincangkan tentang mikrobiologi, saya akan sentuh lebih detail tentang ini. Satu perkara yang menarik yang baru ditemui oleh para saintis, kajian yang dibuat di beberapa negara di kalangan negara Islam ni, di Indonesia Bogor ada buat kajian ni. Tanah yang bercampur dengan air boleh membunuh kuman ataupun mikrob yang dikeluarkan oleh air liur anjing. Ini hikmah kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita samak bekas-bekas yang dijilat oleh anjing. Sebab anjing ni di antara kelainan pada anjing ialah anjing sentiasa menjelikan lidah. Dan anjing dia tidak ada liang-liang perpuluhan. The only way untuk dia menyejukkan badan ialah dengan dia menjelikan lidah. So jelitan lidah itu menyebabkan banyak air liur yang keluar. Dan pada air liur anjing banyak bakteria-bakteria. Dan dia boleh dimatikan dengan tanah yang bercampur air. Semakin banyak kali dicuci, semakin banyak bakteria yang hilang. Dan beliau mendapati bahawa optimum kali yang ketujuh bersih bakteria. Siapa ajar Nabi ni, tuan-tuan? Mikroskop tak ada zaman Nabi. Siapa ajar Nabi? Allahu Akbar. InsyaAllah kita lihat kemudian ni. Cuma gambar ni mungkin tuan-tuan boleh nampak warna yang warna putih, warna merah, warna hitam seperti mana yang ada kat sini lah. Clear tak? Tengok sini. Okey. So satu benda yang mustahil, tuan-tuan, Nabi pernah sampai ke Indonesia, ke New Zealand. Satu benda yang mustahil. Naik unta nak pergi New Zealand, mustahil boleh sampai. Macam mana nak meredah laut? Nak pergi ke Indonesia, kena meredah laut. Tak mungkin naik unta. Dan Nabi tak pernah berlayar menggunakan kapal. Ini kita lihat negara yang jauh ke timur. Kita pula lihat pula negara yang jauh ke sebelah barat. Di Peru, di Amerika Selatan, dekat dengan hutan Amazon sana. Dekat dengan Brazil, Uruguay, Paraguay. Tempat yang bernama Peru. Ibu negara Peru ialah Lima, tetapi Rainbow Mountain kat sini cukup indah. Berbanding dengan Indonesia dan New Zealand, di Peru cukup indah. Namun demikian, prasarana juga masih tidak lagi selesa kat sini. Rotorua prasarana bagus. Rotorua ni di antara badan pelancongan yang terkenal di Indonesia, di New Zealand. Namun Peru, walaupun Cusco merupakan tempat di mana adanya gunung pelangi ini, dan Cusco telah pun diwartakan sebagai World Heritage pada tahun 1983. Penang dan Melaka juga diwartakan sebagai World Heritage, tapi lewat 2008-2010. Cusco diwartakan 1983 sebagai World Heritage. Dan oleh kerana prasarana yang tak cukup bagus ini, cuma hikers dan juga travelers yang sampai kat sini. Tapi panorama dia, kalau tuan-tuan tengok, nampak belang-belang, nampak rainbow dia kan. Jalur-jalur warna-warna yang berbeza-beza. Okey. Yang ini lebih cantik. Tuan-tuan nampak yang depan warna-warni itu adalah manusia. Di keluasan 250 km persegi. Satu kawasan yang agak luas, 200 km persegi. Ini gambaran yang ada. Warna yang berbeza-beza, yang ada kat situ warna merah, warna kuning, warna putih, warna biru, warna purple, warna hitam. Ini waktu tengah hari, warna dia agak blur sikit. Saya pasti Nabi Muhammad tak pernah sampai ke Peru jauh sana, tuan-tuan. Saya tak pasti ada tak orang Arab
yang pernah sampai ke Peru zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh ke sebelah barat. Kita lihat Rainbow Mountain yang keempat yang berada di jauh bahagian utara di Iceland. Rainbow Mountain yang berada di Iceland. Di mana letaknya Iceland ni? Ia berdekatan dengan Norway. Pernah menjadi part of Norway sejak tahun 1200 something. Part of Norway kurun ke-13 sampailah 1800 something dijajah oleh Denmark, namun mendapat kemerdekaan pada tahun 1940 daripada Denmark. Dan Iceland pernah berlaku perang dingin antara Iceland dan Britain dulu. Kalau orang yang sebaya dengan saya, tuan-tuan yang sebaya dengan saya, umur akhir 40-an, awal 50-an, masa tahun 5 kita belajar geografi, antara negara yang kita belajar adalah Norway. Norway pengeksport ikan laut dalam. So Iceland somewhere around there, dekat dengan Norway. Okey. Rainbow Mountain yang ada kat sini cukup indah, tapi bit isolated, jauh, dan mustahil Nabi boleh meredah lautan menggunakan unta untuk sampai ke Iceland. Okay. Dengan warna-warna yang berbeza. Okay. Saya berhenti kat sini dulu sebelum saya teruskan gambar-gambar yang lain. InsyaAllah pani saya akan tunjukkan gambar yang lain di beberapa negara yang lain. Kita berhenti tengok ayat Quran dulu. Apa yang Al-Quran ceritakan tentang Rainbow Mountain? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Fatir ayat 27 hingga 28. 27 hingga 28. Cuma yang saya terakan kat sini ayat 27 saya. Ayat 28 saya akan jelaskan ayat 28 sekali nanti. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan hayati ayat ni, cukup indah bagaimana antara tafsiran-tafsiran yang saya baca. Tuan-tuan boleh rujuk antara yang terbaiklah, terindah mengolah ayat ini Syekh Said Qutb dalam Fizil Al-Quran. Saya jelaskan nanti kemudian. Alam tara annallaha anzala minas sama', wahai manusia. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menurunkan air hujan per langit? Ini pun satu mukjizat yang cukup hebat tuan-tuan. Bagaimana penurunan air hujan, insya-Allah bila kita bincangkan tentang meteorologi, saya akan jelaskan kemudian nanti. Tambah ini, bagaimana proses penurunan hujan, bagaimana terjadinya hujan air batu, bagaimana terbentuknya hujan cumulus nimbus yang dirakamkan dalam Al-Quran. Tentang awan cumulus nimbus, tentang hujan air batu, tentang perawapan. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Baik. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dengan air hujan yang turun per langit ini, kami tumbuhkan pohon-pohon yang mengeluarkan buah-buahan yang berwarna-warni. Tuan-tuan sekalian, kita lihat panorama hakikat yang ada, buah-buahan tak sama warna. Banyak warna yang berbeza-beza. Tembikai ada yang ada warna merah, ada warna kuning. Melon, honeydew, kita lihat rock melon ada banyak jenis, daripada keluarga honeydew, banyak jenis. Rambutan ada yang kuning, ada yang merah, ada yang purple, ada yang maroon, ada yang jingga. Durian, walaupun kulitnya lebih kurang sama, tapi durian ada yang isinya warna putih, ada yang warna kekuningan, ada yang warna kuning, ada yang warna kemerahan, ada durian yang warna maroon. Tuan-tuan pernah tengok tak durian warna maroon? Isi dia warna maroon. Cantik. Dekat Semenanjung saya belum pernah jumpa dekat Sarawak memang ada durian hutan warna maroon. Walaupun isi dia tak sedap, tapi menarik. Kemudian anggur. So panorama kita lihat buah-buahan yang berwarna-warni. Ini Nabi pernah nampak. Anggur zaman Nabi ada. Warna hijau, warna hitam, warna maroon. Tamar pun kita lihat. Tamar masa muda warna hijau, kemudian warna kuning, warna merah, warna purple, kena warna hitam. Jadi buah-buahan yang berwarna-warni banyak. So tak pelik kalau Al-Quran boleh cerita sebab Nabi pernah melihat panorama ini.
Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan wa minal jibali. Jibal Allah gunakan plural kat sini. Jibal plural. Singular dia lah jabal. Tuan-tuan bila pergi Mekah, bila pergi Madinah, pergi ziarah, tengok Gunung Uhud, dipanggil Jibal Uhud ke Jabal Uhud? Jabal Uhud sebab dia singular. Allah gunakan plural sekat ni gambarkan banyak gunung-gunung, bukan satu gunung ya. Kenapa dengan gunung ini? Allah sebutkan judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun. Dan pada gunung ganang, judadun jalur-jalur, judadun. Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, kata ini judad adalah plural pada Jeddah. Demikian juga Syekh Wabah Zuhaili dalam tafsiran beliau, tafsir Al-Munir, menyatakan judad berarti benda itu jamak plural, jalur-jalur yang banyak. Dan Allah gambarkan kat sini judatun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Jalur-jalur yang berwarna putih, yang berwarna merah, jalur-jalur yang berwarna-warni. Tadi tuan-tuan tengok kan, jalur-jalur yang bermacam warna. Nabi tak pernah nampak. Macam mana Nabi boleh cerita gunung ganang yang berjalur-jalur ni, tuan-tuan? Siapa yang bagi tahu Nabi benda ni? There's a question. Siapa yang memberitahu Nabi ada gunung ganang yang berwarna-warni? Penduduk tempatan mungkin tahu, tapi tidak ada orang Arab Mekah ketika itu yang mengetahui panorama ini. Kemudian dalam ayat yang ke-28 Allah menjelaskan tentang haiwan-haiwan dan ternakan yang berwarna-warni. Kita tengok ternakan, tuan-tuan. Tengok ayam dulu. Ayam jantan yang berwarna-warni banyak. Daripada ayam kampung, ayam serama. Tengok, kalau mungkin ayam daging tak indah warna dia. Tapi ayam kampung, ayam serama, ayam katik, ayam hutan, burung-burung, tuan-tuan tengok. Burung kakak tua, daripada family kakak tua, burung nuri, burung bayan, burung kakak tua, warna yang cukup indah. Rama-rama dengan kupu-kupu. Rama-rama banyak warna. Ya? Apa beza antara rama-rama dengan kupu-kupu? Ada beza tak? Rama-rama dengan kupu-kupu? Si minum sekejap. Apa beza rama-rama? Kena tanya Otail. Tuan Haji, apa beza antara rama-rama dengan kupu-kupu? Ada beza tak? Ada pepatah Melayu berbunyi, kupu-kupu apa? Kupu-kupu malam. Ada tak orang sebut rama-rama malam? Tak ada. Kenapa? Sebab dia tak keluar waktu malam. Rama-rama keluar waktu siang. Kupu-kupu keluar waktu malam. That's why kalau wanita yang selalu keluar waktu malam, orang panggil kupu-kupu malam. Habis kalau lelaki yang keluar malam selalu panggil apa? Kutu malam. Kutu malam. Mungkinlah juga kutu. Kupu-kupu ni perbezaan besar antara kupu-kupu dengan rama-rama. Kupu-kupu keluar waktu malam, kupu-kupu keluar waktu siang, rama-rama keluar waktu malam. Yang kedua, dari segi saiz, rama-rama lebih besar pada kupu-kupu. Yang ketiga, badan rama-rama lebih kecil berbanding dengan badan kupu-kupu. Yang keempat, sayap rama-rama lebih besar pada sayap kupu-kupu berbanding dengan badan. Yang kelima, warna-warni pada kedua-dua binatang ini, kupu-kupu lebih berwarna-warni. Kita tengok pada serangga-serangga bermacam warna, tuan-tuan. Syekh Qutb dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah menarik kita untuk melihat panorama yang begitu indah, jalur-jalur yang terdapat pada daun-daun dan bunga-bunga serta buah-buahan yang berbeza-beza. Kemudian Allah menarik kita untuk melihat panorama yang indah, warna-warni pada tumbuh-tumbuhan dan pada binatang dan ternakan. Kemudian bahagian tengahnya Allah menjelaskan tentang gunung ganang yang berwarna-warni. Buah-buahan yang berwarna-warni memang wujud. Haiwan yang berwarna-warni memang wujud. Ini berarti gunung ganang yang berwarna-warni juga wujud. Tapi Syekh Qutb tidak jelaskan apakah gunung ganang ini. Kemungkinan saya rasakan Syekh Qutb tak pernah nampak gambar ataupun panorama ini. Sebab tu dia tak boleh nak menceritakan detail. Dia cuma menyatakan bahawa warna-warni pada buah-buahan wujud.
Warna-warni pada ternakan wujud. So pastinya warna-warni pada gunung ganang juga wujud seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT. Namun dengan kemajuan yang ada sekarang ini, tuan-tuan, kita boleh lihat panorama ini di beberapa negara. Tadi sebutkan yang pertama di Indonesia, kemudian di New Zealand, kemudian di Peru, kemudian yang keempat di Iceland, di Iceland. Yang kelima kita lihat di Arizona. Pak Bilal nak azan dulu Okey, saya berhenti untuk azan dulu. Saya cuba laju sikit, tuan-tuan. Ni Rainbow Mountains yang berada di Arizona. Walaupun dia tak colourful, tetapi ada beberapa colour dan tuan-tuan boleh nampak jalur-jalur dia. Kalau waktu terang lagi jelas, ni nampak jalur-jalur dia yang lebih indah. Seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran, jalur-jalur judadun bidun wa humrun mukhtalif, judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Jalur-jalur yang banyak, yang berwarna putih, yang berwarna merah, jalur-jalur yang berwarna-warni, wa gharabi busudun, dan batu-batu yang berwarna hitam. Batu-batu warna hitam pun ada kena. Okey. Yang keenam, Rainbow Mountain yang ada di China. China sekarang popular di seluruh dunia dengan coronavirus daripada Wuhan. Cuma ada juga yang mengaitkan Wuhan dengan penyakit Wuhan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis tu sahabat bertanya, "Mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah itu wahan ya Rasulullah? Tuan-tuan, untuk makluman, hadis ni tak ada kaitan dengan wilayah Wuhan Itu adalah jenis penyakit. Wuhan itu adalah wilayah. Sebab yushikul umamu antada alaikum, hadis tu kat panjang. Penghujung hadis tu Rasulullah sebutkan, Allah akan lemparkan penyakit Wuhan pada diri kamu. Kemudian sahabat bertanya, "Mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah itu wahan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cintakan dunia dan takut pada mati. So Wuhan dalam hadis ini bukan maksud Wuhan di China sekarang. Walaupun ada hampir sama bunyinya,
Okay. Baik, patah balik kat sini. Di China antara negara yang telah cukup prasarana yang menyiapkan prasarana yang cukup sempurna untuk para pelancong melihat Rainbow Mountain, China. Bahkan disiapkan berbagai prasarana memudahkan kita pergi ke sana. Dia berada di wilayah Zhengyi Jiangsu. Perjalanan daripada Beijing ke Jiangsu pun dah ada kereta api laju yang mudah untuk kita pergi di kawasan yang begitu luas, 500 km persegi. 500 km ni macam dari sini, daripada puncak perdana sampai dekat Bangi lebih kurang, ataupun jauh lagi sikit. Ni 50 km, lebar 10 km, 50 kali 10 km, satu kawasan yang agak jauh. Gambar yang pertama saya tunjukkan tadi berada di China. Tuan-tuan tengok jalur-jalur warna-warni ini yang cukup indah. Ini waktu sunset ataupun sunrise. Tapi bila waktu tengah hari dia nampak blur sikit pancaran matahari. Ada warna-warna yang ikut lekuk batu. Ada warna-warna yang tak ikut lekuk batu. Tuan-tuan nampak garisan-garisan tu macam kek lapis Sarawak. Dan kawasan ini telah pun diwartakan sebagai national ataupun taman negara, National Geopark. Ada 4 pintu yang berbeza untuk kita melihat panorama ini. 4 pintu contoh mudah di Puncak Perdana, Puncak Alam, Sungai Buloh, di Kelana Jaya, di tempat yang berbeza, di kawasan seluas 500 km persegi ini. Dan gambar-gambar yang cukup indah, yang cukup cantik ada di sana. Ini negara yang ke-6. Yang ke-7 di California. Rainbow Mountain di California. Tuan-tuan sekalian, daripada banyak-banyak gambar-gambar yang tuan tengok tadi, mana gambar paling cantik? Gambar ni paling cantik Gambar ni paling cantik. Cuma malangnya tuan-tuan, tak ada orang yang sampai kat sini. Belum ada manusia yang sampai kat sini. Ada yang tanya saya, habis tu ada gambar orang tu pasal apa? Untuk makluman, gambar-gambar yang saya tunjukkan sebelum ni adalah gambar yang real. Tapi Rainbow Mountain di California ni, ini gambar palsu ni. Gambar ni tak betul. So gunung ni wujud, tapi colourful, yang ada colour-colour yang ada kat sini adalah lakaran manusia. Cuma nak bagi tahu, we do have also in our country Rainbow Mountain. Cumanya di 6 negara yang lain, di Indonesia, di Rotorua New Zealand, di Cusco Peru, kemudian di Iceland, kemudian di Arizona, di China, kemudian yang California ni gambar palsu lah. Menggambarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, jelas ada di depan mata kita. Persoalannya, Nabi yang tak pernah nampak benda ni, bagaimana Nabi boleh menceritakan kepada kita? Siapa yang mengajar Nabi benda ni? Subhanallah. Bukankah ini menjadi dalil dan bukti yang benar, yang jelas, bahawa Quran datangnya pada Allah SWT? Mustahil Nabi boleh menulis Quran, menceritakan perkara ini, sedangkan Nabi tak tahu dan orang Arab pun tak tahu. Ini bukti yang jelas, Quran datangnya pada Allah SWT. Satu lagi tuan-tuan yang menarik. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat ni. Alam tara annallah anzala minas sama. Perkataan as-sama. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menurunkan air hujan daripada langit as-sama dalam bentuk singular. Tetapi bila Allah SWT menceritakan tentang kejadian langit dan bumi, Allah guna plural. Cuba perhatikan ini Inna fi khalqis samawati, samawat plural. Kenapa dalam penciptaan langit dan bumi Allah gunakan plural? Dalam menceritakan tentang hujan, Allah menggunakan singular, sama. Kenapa? Dan Allah tidak menggunakan ayat perkataan ini sembarangan. Pastinya ada keunikan, ada perbezaan. Kenapa apabila cerita tentang hujan, Allah guna singular? Kenapa apabila menceritakan tentang langit dan bumi, kejadian langit dan bumi, Allah menggunakan plural? Sebab apa? Sebab apa?
Hujan daripada satu awan saja. Banyak awan kita. Jawapannya kita tunggu siaran akan datang insya-Allah. Bila saya bicarakan tentang meteorologi hujan, saya akan jelaskan apa secret. Saya baca beberapa tafsiran-tafsiran yang ada, tidak ada mana-mana para mufassir yang merungkaikan isu ini. Kenapa di sini plural, di sini singular? Kenapa? Cuma kalau tuan-tuan fahami tentang bagaimana proses kejadian hujan, tuan-tuan boleh ulas ayat ini. Ini di antara penemuan saintifik yang baru dalam mukjizat saintifik Al-Quran. Namun demikian, tuan-tuan, sebagai penutup, saya nak jelaskan ayat ini. Bagi orang yang tidak ada iman, dia hanya mengatakan, oh how beautiful, betapa indahnya pemandangan ini, panorama ini cukup indah. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dia akan melihat kebesaran Allah pada keindahan alam ini. Sebab itulah Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190 dengan 191, sebut Ali Imran, tuan-tuan ya, bukan Al-Imran. Sebab berapa kali juga saya dengar kadang-kala orang menyebut surah Al-Imran, dia bukan surah Al-Imran, surah Ali Imran. Ali maksudnya keluarga Imran, ya, bukan Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. La ayatil, again Allah gunakan plural kat sini, Allah tak gunakan singular. La ayat plural. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, tuan-tuan tak akan nampak keunikan ayat ini. Cuba tengok, sungguhnya dalam penciptaan langit, dia tak sebutkan langit-langit. Sama dengan ini. Tidakkah kau lihat bahawa Allah menurunkan air hujan dari langit? So terjemahan sama dengan samawat diterjemahkan sama langit. Sedangkan Al-Quran membezakan kedua-duanya. Dan perkataan samawat maksudnya langit-langit, bukan langit. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti siang dan malam, la ayat plural, ada tanda-tanda, banyak tanda-tanda mukjizat Al-Quran. La ayatil ulil albab, banyak mukjizat Al-Quran dapat diketahui li ulil albab, oleh orang yang berakal. Orang yang berakal akan dapat melihat mukjizat Al-Quran ini. Bukan satu, bukan dua. Allah gunakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tanda-tandanya. Siapakah orang yang berakal ini? Siapakah ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang yang sentiasa ingat pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan sentiasa memikirkan tentang makhluk kejadian Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka sentiasa berfikir tentang makhluk kejadian Allah SWT yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Faqina adzabannar, selamatkan kami ya Allah daripada api neraka. Faqina adzabannar, subhanak, segala puji bagimu ya Allah. Faqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Pada bulan yang lepas diceritakan tentang agronomi. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan adanya pasangan pada makhluk ini. Kemudian saya jelaskan tentang pendebungaan. Dan hari ini kita lihat gunung pelangi warna-warni yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menceritakan perkara ini. Ini semua adalah sebagai tanda Al-Quran sebagai mukjizat, dan Al-Quran adalah mukjizat sains yang dibongkar oleh para ilmuwan di abad ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasghifar Rasulullah.